Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Nazri Kahar dalam agenda awal ini. Kebangkitan rakyat di Timur Tengah dan juga Afrika Utara sudah masuk tahun kedua. Apakah kita melihat revolusi yang dibawa oleh rakyat biasa menentang kebobrokan rejim diktator pada ketika itu membuahkan hasil selepas 2 tahun? Dari Tunis ke Kairo, dari Damaskus, Damsyik ke Benghazi. Dan yang terbaru kita lihat konflik berdarah sekitar 170 orang terkorban setiap hari. Lebih 70,000 terkorban di Syria. Apakah kesudahannya? Adakah suasana di Yaman semakin pulih? Adakah suasana di Bahrain semakin mendapat tempat di kalangan penduduknya? Ataupun penduduk di Kairo dan juga di Port Said Iskandariah mendapat habuan daripada kemenangan menjatuhkan rejim Mubarak ketika itu? Jadi itu yang akan kita bincangkan antara harapan dan juga keruntuhan selepas 2 tahun kebangkitan rakyat di Timur Tengah dan juga Afrika Utara. Mungkin Dr. Mazli Malik ada perinciannya. Mungkin Dr. Mazli berpulang dari Jordan dan juga sempat ke Gaza dalam masa 2 minggu ini melihat kebangkitan Mina ini. Adakah sesuatu yang berada di dalam on track-nya ataupun kita banyak perlu menganalisa dari segenap aspek untuk memberi keadilan terhadap kebangkitan rakyat di kawasan ini? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, Ji. Dan kalau kita lihat kepada apa yang berlaku selepas 2 tahun sama ada di Mesir, terutama di Mesir lah, di Tunisia dan Syria belum sudahnya kat sini, kita akan dapati bahawa ia sebahagian daripada proses kematangan pasca revolusi dan tidak ada negara pun yang kita lihat lepas revolusi segalanya indah. Dia mesti melalui fasa-fasa getir. Cuma di sebalik fasa getir itu terdapat banyak pengajaran lah. Pertama bagi golongan Islamis sendiri, bagaimana proses di Mesir dan proses di Tunisia, dan kalau boleh mereka melihat bandingkan dengan apa yang berlaku di Turki sebagai contoh. Kan? Jadi itu yang pertama. Yang keduanya, pelajaran yang paling penting, saya teringat dulu selepas berlaku revolusi, kalau boleh namakan revolusi lah, reformasi di Indonesia. Saya rasa tempoh jatuhnya diktator Soeharto. 2000 sehingga 2004 tu masih belum mereda. Boleh kata setiap hari ada demonstrasi. Cuma mungkin saja mereka boleh terselamat kerana tidak ada pihak yang benar-benar berkuasa penuh. Macam sekarang ni kalau di Mesir dilihat Ikhwan itu seolah macam ingin menguasai sepenuhnya. Dan dikatakan seperti itu, persepsi. Dan mungkin tidak betul persepsi, tetapi politik ini pengurusan persepsi kan. Maksudnya dari satu sudut Ikhwan belum berjaya untuk menguruskan persepsi rakyat. Mungkin ada orang kata yang penentangan ini begitu ramai, nak bandingkan penyokong mereka berdasarkan putusan referendum lagi ramai. Tapi itu bukan ukurannya. Kerana kita tahu yang keluar pada hari ini di Mesir adalah golongan yang sama keluar untuk jatuhkan Mubarak. Okey, kita akan rehat sebentar. Kita akan tanya perinciannya lagi dengan Dr. Mazli Malik, kerana kita tahu suasana juga begitu kompleks. Mungkin kita dari Malaysia, dari Kuala Lumpur melihat dari sudut satu world view ataupun sudut pandangan dari sudut Kuala Lumpur ataupun dari sudut gerakan politik semasa, tetapi mungkin di dalam itu sendiri perlu kita memahami bagaimana sistem demokrasi yang baru pulih selepas diktator Mubarak dan juga diktator Zainal Abidin bin Ali di Tunis ataupun Tunisia. Jadi kita rehat sebentar, jumpa lagi selepas ini. Nak berbicara dengan Dr. Mazli Malik, pengalaman beliau di Timur Tengah. Misalnya, kita masih melihat Presiden Muhammad Morsi mendapat kredit yang cukup tinggi ketika beliau menyelesaikan isu Semenanjung Sinai, ketika pencerobohan tentera Israel di sempadan dan sebagainya. Begitu tak lama selepas itu beliau membawa ke meja rundingan pihak Gaza, pihak Hamas dan juga pihak Israel untuk memeterai perjanjian damai. Walaupun ketika itu berperang dalam masa yang cukup singkat, tetapi kejayaan pentadbiran beliau membawa 2 musuh utama ke meja rundingan dan akhirnya kejahatan senjata dimeterai, saya rasa mendapat pujian di seluruh dunia. Dan tak pernah berlaku. Zaman Mubarak gagal, zaman presiden sebelum ini pun gagal dan akhirnya Morsi dapat. Tetapi selepas itu, tak lama kemudian selepas itu, beliau membawa dekri kuasa presiden untuk memegang sedikit kuasa dalam hal-hal perlembagaan dan sebagainya, mendapat kritik hebat. Sejak itulah Kairo kembali semula ke medan tahrir. Ya, kalau kita perhatikan apa tu, dia 2 perkara berbeza. Memang kadang orang katakan
Morsi adalah wira Gaza. Ya. Dan dalam kes dalam negara agak berbeza. Contoh, mengapa Morsi mengambil langkah untuk dekret tersebut? Ianya kerana untuk mengekang kuasa judiciary yang masih berada di bawah cengkaman Falul. Cuba kita memahami keadaan dalaman tu. Ramai mungkin tak faham tentang kuasa hakim-hakim, ketua-ketua yang memegang perundangan ni. Dia satu perkara, walaupun kita kata rejim Mubarak telah berjaya ditumbangkan dan kuasa eksekutif dah berjaya ditumbangkan dan kuasa di parlimen tak ada. Tapi kita mesti ingat berdasarkan teori pemisahan kuasa, kuasa kehakiman masih lagi mereka yang dilantik oleh Mubarak. Dan mereka ini memang mendapat banyak keistimewaan zaman Mubarak dan masih setia kepada rejim yang lama. Bila naik Morsi, Morsi tidak boleh dalam satu hari untuk tukarkan semua. Ya. Seperti mana beliau lakukan terhadap tentera. Sebab tentera, beliau mendapat sokongan golongan dari dalam tentera sendiri. Dalam kes kehakiman, beliau tak boleh. Ya. Dan kita lihat bahawa sepakat hakim-hakim ini untuk menentang kerajaan Morsi dan mereka dissolve ataupun bubarkan parlimen. Hari ini Egypt tidak ada parlimen, Mesir tidak ada parlimen. Itu yang pertama. Yang kedua, media. Kita dapati bahawa media di Mesir masih lagi dikuasai oleh saki-baki rejim Mubarak. Sebab itu, antara tindakan Morsi bila kuasa eksekutif menutup ataupun mengangkat lesen beberapa stesen TV milik golongan liberal yang anti Morsi dan anti kepada arus Islam ini, mereka gunakan hujah, dulu kau nak kebebasan media, hari ini kau pula tutup. Jadi isu seperti ini. Dan yang paling penting, golongan peniaga. Golongan menguasai ekonomi. Kecil jumlahnya. Elit, kecil, tapi signifikan. Dia orang kuasai segala ekonomi, bahan mentah, bahan bakar dan sebagainya. Dan krisis, antara yang krisis besar di Mesir adalah krisis bahan bakar. Jadi bila mereka tutup, bahan bakar ini diperlukan di musim sejuk untuk masak, untuk kenderaan. Hari ini kalau kita pergi Mesir, rasa Haji pun ada pengalaman, kena beratur panjang untuk isi minyak. Dahaga meningkat, naik dan sebagainya. Jadi perkara seumpama ini, bagi rakyat biasa, mereka tidak nampak Gaza. Mereka tak nampak Hamas lah apa. Mereka nampak kehidupan seharian mereka tidak lebih baik daripada zaman Mubarak. Malah lebih teruk. Jadi, kalau sebelum ini, sekurang-kurangnya ada Mubarak untuk mereka tunding jari. Dan sekarang ini tak ada orang lain kecuali kerajaan yang ada dan Morsi di atasnya. Tapi kalau kita lihat realiti politik demokrasi yang baru muncul di Mesir ini adalah bertunjangkan kepada sistem yang begitu lama disuburkan oleh rejim Mubarak. Kuasa askar, kuasa tentera begitu katakan dominan, kuasa eksekutif dan juga kuasa kehakiman begitu dominan juga. Dan ketika peristiwa Semenanjung Sinai, kekuasaan Jenderal Tantawi dan juga rakan-rakan di dalam tentera diambil alih, dilucutkan oleh Presiden, begitu memberi impak kepada populariti Morsi ketika itu. Kerana ada sokongan daripada dalam tentera sendiri. Morsi tidak boleh lakukannya bersendirian, kecuali ada gerakan di kalangan jeneral muda ni yang ingin ambil alih tempat jeneral lama yang telah lama berada kat situ dan mendapat keuntungan yang banyak daripada rejim Mubarak. Itu yang berlaku. Dan ini Morsi tak dapat lakukan pada kehakiman, tak dapat lakukan pada media dan tidak dapat lakukan kepada pihak keselamatan, polis. Sebab tu polis pada hari ini masih lagi polis yang dilantik oleh zaman Mubarak semua. Sebab tu bila berlaku torture ataupun penyiksaan terhadap demonstrator baru-baru ini yang menyebabkan kematian dan juga peristiwa tarik baju wanita dan sebagainya. Jadi ini telah mengundang marah daripada rakyat yang mungkin rakyat tak nampak lagi yang dulu. Mereka pernah keluar sekali dan berjaya jatuhkan. Apa saja kelemahan lepas ini, mereka gunakan formula yang sama. Sebab tu kita lihat pada hari ini mereka ucapkan segala slogan-slogan yang mereka pernah ucapkan kepada Mubarak. Cuma mungkin kita katakan, kalau nak katakan Morsi betul pada segala-galanya, mungkin tak tepat juga. Kerana ada beberapa tindakan yang mungkin tidak tepat diambil oleh Morsi. Kita tidak ingin melihat kepada isu perlembagaan mengekalkan syariah dan sebagainya, kerana itu mungkin ada tuntutan semasa. Tetapi isu yang kita ingin sentuh ialah bagaimana Morsi ataupun Ikhwan, Morsi dilihat mewakili Ikhwan lah. Ikhwan berjanji tidak akan menguasai parlimen, tidak akan menguasai kerajaan. Pada awalnya tidak akan meletakkan calon untuk menjadi presiden. Kan? Tapi apa yang berlaku? Kita dapati mereka letak calon untuk presiden. Menguasai parlimen. Kerana pada waktu itu kita lihat ada ura-ura untuk kehakiman nak bubarkan parlimen. Jadi Morsi lihat dia cuba main dengan itulah.
bukan Mursi, Ikhwan. Mereka tak presiden. Mereka telah menguasai parlimen dan mereka janji asalnya tidak mahu buat pact ataupun ikatan dengan Salafi untuk membentuk blok Islam. Tetapi untuk membuat perlembagaan yang baru, menggubal perlembagaan yang baru, mereka melakukan ikatan dengan Salafi. Dah mengingkari janji. Dan apabila golongan demonstrator melakukan bangkangan dan sebagainya, sekali lagi golongan Salafi menjadi benteng kepada istana Mursi. Kalau kita ingat peristiwa penyokong Hazim Salah, geng-geng Salafi yang mengangkat senjata dan sebagainya, ini memberikan gambaran kepada rakyat dan kepada golongan terpelajar dan golongan liberal bahawa benarlah ekstremis menguasai, Ikhwan bersatu dengan Salafi, mereka ungkiri janji memang nak mengikhwankan ataupun menjadikan Mesir Republik Islam yang sebenarnya bukan agenda Ikhwan pun. Kalau kita meneliti semula para demonstran yang berada di Medan Tahrir, di Port Said, Alexandria dan sebagainya, mereka inilah juga pelopor kepada kebangkitan selepas kebangkitan di Tunisia. Mereka yang membawa obor perjuangan anak-anak muda yang tiada latar belakang politik ini ke jalan raya dan menumbangkan rejim Mubarak. Di Tahrir, dataran Tahrir dan juga Iskandar, ya benar. Sebab tu hari ini kita katakan satu perkara yang bahaya ialah anak muda yang telah mencetuskan revolusi, menjatuhkan Mubarak, kini berusaha untuk kembali semula untuk jatuhkan Mursi. Mungkin di Port Said agak berbeza. Port Said kerana dia melibatkan golongan Samseng dan kebetulan hukuman bunuh kata geng-geng Samseng yang membuat kekacauan di Port Said pada tahun 2011 itu dijatuhkan 2012 dijatuhkan hukuman mati. Cuma dalam keadaan sekarang orang tidak memandang kepada isu terpencil. Dia sekaligus. Dan demonstrator kita perlu jelas. Bukan semua golongan pemuda revolusi. Di dalamnya terdapat golongan Samseng, Baltajiah. Di dalamnya terdapat golongan yang mengambil kesempatan dengan pelbagai cara. Dan kita tidak nafikan juga bagaimana muncul di Al Jazeera golongan Black Bloc itu yang mengaku secara terang mereka dibiayai oleh Ahmad Syafiq yang bersekongkol dengan UAE. Nampak UAE telah memainkan kad pemusahan dengan Mesir sedari awal Mursi naik. Dan yang paling penting bagi golongan sosialis yang juga tampil kerana membantah kononnya bagi kerajaan eksekutif Mursi dan Mursi sendiri lebih mirip kepada Barat, pro kepada pasaran terbuka dan pro kepada IMF. Okey. Ini agak kata pun ada persamaan walaupun agak suasana ekosistem politik Mesir dan juga Tunisia berbeza, tetapi apa yang berlaku akhir-akhir ini selepas meraihkan ulang tahun kebangkitan rakyat di Tunisia, kebangkitan menentang kerajaan yang sudah dilantik oleh rakyat, iaitu Parti An-Nahdah, latar belakang ataupun pendukung utama kerajaan yang ada sekarang, pimpinan Rashid Ghannouchi. Jadi apakah ini ada persamaan bagaimana peranan kelompok-kelompok Islam Ikhwan di Mesir dan juga An-Nahdah di Tunisia? Adakah ada persamaan yang jelas ataupun ini ada unsur-unsur lain yang perlu kita bicarakan, kerana kita tahu juga negara mereka sedang bergelut dengan masalah ekonomi, tiada pelaburan asing dan sebagainya. Itu perlu diambil perhatian. Kita rehat sebentar, jumpa lagi selepas ini. Jika pelaku di Mesir, kita terbayang Mursi, Ikhwanul Muslimin, Parti Liberal, anak muda yang mencetuskan revolusi, dan juga aktor-aktor Mubarak masih bermain di dalam kehakiman dan sebagainya. Tetapi di Tunisia, begitu juga kita melihat aktornya Rashid Ghannouchi, Parti An-Nahdah, Parti Sekular dan sebagainya. Terkini ketua pembangkang dibunuh, dikatakan disokong oleh parti yang memerintah pada ketika ini, menyebabkan ribuan menghadiri majlis pengkebumian beliau dan sebagainya. Jadi Tunisia, Dr. Mazli, bagaimana An-Nahdah? Adakah benar-benar An-Nahdah grip in power untuk melakukan perubahan selepas revolusi Zainal Abidin bin Ali? Okey, dia satu mengenai An-Nahdah ni, kita kena lihat bahawa Rashid Ghannouchi bukanlah mencorakkan keseluruhan pemikiran An-Nahdah. Rashid Ghannouchi dia ada pengalaman 30 tahun duduk di luar buangan, dia nampak duduk di Eropah dan beliau pernah duduk kat Perancis, dia nampak lebih overall. Tetapi di dalam An-Nahdah sendiri ada
elemen ekstrim yang kadang-kadang mungkin orang melihat bahawa Ghannouchi kau cakap lain, kau punya parti buat benda lain. Itu yang timbul. Jadi ada diskrepensi ataupun tidak ada kesinambungan apa dia cakap tu. Itu yang pertama. Tetapi tidaklah seteruk dengan golongan ekstremis yang kebanyakan pada golongan Salafi yang buat kacau semenjak hari pertama Nahdah memenangi pilihan raya. Seolah bila pada mereka Nahdah naik, Nahdah Parti Islam, itu bermakna mereka kena push untuk agenda Islam. Dan golongan ekstremis ni memang buat kacau. Dan kita lihat di Mesir sendiri pun baru ni bila muncul golongan demonstrator, mereka keluarkan fatwa harus untuk membunuh golongan demonstrator. Walhal mereka dah berhijrah ke demokrasi itu pun. Okay. Jadi golongan ekstremis Salafi ini begitu juga di Tunisia buat kacau dan Rashid Ghannouchi tak boleh kawal mereka. Di luar kawalan. Malah dalam beberapa keadaan mereka sendiri dengan berani menuduh Rashid Ghannouchi tidak Islam dan sebagainya. Itu satu sudut. Dan sudut kedua, kita kena lihat unsur Islamofobia di kalangan golongan liberalis dengan golongan sekular di Tunisia yang berakar umbi sebenarnya. Dan golongan seperti ini dia memang suspicious. Tak akan menerima. Nahdah, walaupun Rashid Ghannouchi boleh melunakkan bahasanya, tetapi mereka lihat overall. Ada suara-suara lain daripada Nahdah yang menyuarakan satu, dan kita tahu bagaimana leak ataupun telah terlepas dialog Ghannouchi dengan golongan Salafi yang Ghannouchi menggunakan bahasa mereka. Kan? Jadi orang nampak, apa Ghannouchi ni dua muka kan? Dengan geng ni cakap lain, dengan geng ni cakap lain. Jadi ini semua telah menimbulkan prejudis, persepsi dan lebih mengeruhkan keadaan golongan Saki-Baki rejim Ben Ali masih lagi menguasai media. Sebab itu kita lihat sebelum revolusi, media jadi alat untuk angkat pemimpin. Apa kelebihan Ennahda dan juga Tunisia untuk berubah secara orang kata pun perlahan-lahan ke demokrasi yang diinginkan oleh rakyatnya? Tak, itu kita lihat. Ya. Media ini menjadi penghalang apabila sekarang ini media di Tunisia yang dulunya mengangkat Ben Ali dan juga kerajaan, hari ini jadi alat untuk menghina, memperolok-olokkan, mengejek setiap hari untuk mengutuk kerajaan. Jadi ini tidak dinamik dan menghalang proses demokrasi. Walaupun Nahdah diangkat oleh rakyat. Jadi sekarang kat sini, saya lihat polarisasi demografi dekat Tunisia itu memainkan peranan penting. Persoalannya sejauh mana Ghannouchi boleh bermain dengan wacana ataupun bahasa yang digunakan oleh Erdogan di Turki di dalam mengawal politik ini. Kita tahu dia perlu mengawal ahli partinya sendiri. Dia perlu mengawal golongan ekstremis. Dia perlu mengawal rakyat yang middle ground, dan dia perlu mengawal golongan ekstrem liberal dan ekstrem sekular, dan dia perlu mengawal golongan yang mungkin liberal, sekular tetapi boleh berbaik dengan dia. Jadi ini satu tugas yang berat. Dan ini harga yang terpaksa dibayar oleh Morsi dan juga Ghannouchi di Tunisia. Kalau kita boleh katakan ini sebahagian pada proses pematangan demokrasi. Cuma harga yang terpaksa dibayar oleh Islamis akan memberi kesan kepada Islamis seluruh dunia yang lain. Itu yang saya akan membuat satu tahap lagi wacana kita pada malam ini. Bagaimana dunia melihat kebangkitan rakyat di Timur Tengah dan juga Afrika Utara ini satu pertemuan antara orang kata antara pihak sekular dan juga Islamis. Itu kedua pertemuan antara sekretarian ataupun mazhab Sunni dan juga Syiah, dan itu yang berlaku di Bahrain dan juga yang sekarang berlaku di Syria. Yang pertama saya mungkin agak setujulah. Pertentangan di antara golongan sekularis dan Islamis yang sepatutnya wacana ataupun bahasa yang digunakan oleh Ghannouchi itu sepatutnya boleh telah membawa ke depan. Tetapi sekarang ini masih ada halangan, mungkin kerana beberapa proses pematangan demokrasi. Di Mesir agak berbeza. Di Mesir kita dapati bahawa Ikhwan dari segi bahasanya lain, dari segi pelaksanaan agak berbeza. Itu mungkin mereka akan menjadi lebih matang selepas ini. Cuma yang bahagian kedua bila Haji kata mazhab, saya agak kurang bersetuju kat sini. Kenapa? Di Bahrain, ia memang benar pemberontak kebanyakan daripada golongan Syiah menentang pihak pemerintah pada golongan Sunni, tetapi ia tidak mencerminkan Sunni Syiah di sini. Dia mencerminkan rejim yang telah menindas golongan majoriti. Majoriti kebetulan Syiah. Cubalah daripada awal mereka tidak menindas dan libatkan mereka seperti mana kita lihat di Lebanon. Persepakatan boleh muncul antara Syiah dan Sunnah, mungkin selepas perang saudara yang sebagainya. Tapi kena perang tu. Satu kan. Mungkin suasananya lain.
Dan juga di Syria, kalau nak kata sunnah Syiah, saya agak kurang bersetuju. Kerana kita lihat ulama yang mempertahankan Bashar itu, walaupun beliau daripada golongan Alawiyin atau Nusayriyin, tapi ulama seperti Saad Ramadan Buti, Mustafa Buwa dan Mufti Syria ni kebanyakan golongan Sunni yang mempertahankan Bashar. Dan kalau kita nak lihat di kalangan golongan pemberontak pun terdapat golongan pecahan juga yang menyokong. Okey, apa kelainannya? Apa perbezaan yang sukar untuk kita membaca suasana di Syria? Syria ini satu perkara yang kita perlu lihat, dia ada beberapa interest kat sini. Pertama, interest regime yang kuat, kan? Dan didokongi oleh kuasa besar, Russia, China dan Iran yang paling dekat dengannya. Dan juga di selatan Lebanon turut menyokong mereka. Lepas tu nak kata, oh ini Syiah lawan Sunnah sebab ada Iran dan ingat satu Lebanon. Takkanlah Rusia dengan China pun Syiah juga kan? Kita kata. Hezbollah di Lebanon. Itu satu hal. Dan satu lagi, bagi golongan rakyat yang Free Syrian Movement, Army dan sebagainya ni, walaupun mendapat sokongan moral, tetapi moral saja tak cukup untuk berperang dengan senjata. Mereka tak dapat sokongan senjata. Walaupun katanya Saudi Arabia menyokong dan sebagainya, tapi mereka tidak salurkan senjata. Dan di sini pihak NATO, pihak Barat bersikap agak kita lihat tak sama dengan berlaku di Libya. Mungkin di Libya ada minyak, jadi mereka segera menghantarkan NATO dan sebagainya. NATO. So ini NATO teragak-agak sekadar sokongan dan sebagainya tidak menjamin. Turki sendiri awalnya nampak nak sokong dan sebagainya, kini tarik handbrake. Sebab apa? Kerana Syria mainkan isu Kurdish. Seperti mana Turki campur tangan dalam Syria, Syria campur tangan di Kurdish. Golongan pemisah Kurdish. Jadi dia tarik handbrake. Qatar walaupun bagi sokongan dan bagilah bantuan apa dan sebagainya, tetapi senjata tidak ada. Dan amat sukar bagi golongan pejuang untuk menentang tanpa senjata. Dan di kalangan pejuang pun ada isu juga. Mereka tidak bersatu. Dan lebih parah lagi bila wujudnya golongan Al-Qaeda di dalam sel pejuang yang kita tahulah kaedah seperti mana. Kita lihat akhirnya lah apa yang boleh kita baca dan juga bagaimana pendirian yang perlu dibuat oleh rakyat di wilayah ini. Kerana mereka lah yang menuntut perubahan, mereka lah yang inginkan rejim terus kekal ataupun sebaliknya. Jadi bagaimana mereka perlu memobilisasi kekuatan mereka supaya mereka mendapat majoriti dan akhirnya dapat membawa perubahan yang mereka mahukan. Saya rasa kita kena positif dan melihat sejarah yang akan datang, yang akan dicipta berdasarkan pattern sejarah sebelum ini, iaitu revolusi ataupun kita kebebasan dan juga harga diri demokrasi yang sebenar perlu dibayar dengan harga yang tinggi. Negara-negara yang maju, Amerika, Perancis, semua, Rusia dan sebagainya, membayarnya dengan revolusi. Dan kita yakin bahawa apa yang berlaku pada hari ini adalah sebahagian daripada proses ke arah kemerdekaan rakyat yang sebenar, proses demokrasi yang sebenar. Dan harga yang terpaksa dibayar itu tinggi, tetapi orang kata ada cahaya di hujung tunnel itu, di hujung terowong. Kita nak berbicara tentang cahaya di hujung terowong itu dalam sesi yang lain. Terima kasih kepada Dr. Mazudin Malik, Pensyarah Ilmu Wahyu dan juga Sains Kemanusiaan Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Jika ada sebarang kemusykilan, persoalan yang ingin dibangkitkan dalam topik kita pada malam ini, hantarkan ke Facebook kami, ke Twitter kami dan juga boleh melayari awani.com untuk mendapatkan laporan isu dalaman dan juga global terkini melalui laman web yang kami sediakan. Terima kasih. InsyaAllah kita jumpa lagi.